tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Dan turunlah malaikat dan juga ruh fiha. Jemaah para malaikat turun bersama dengan ruh. Kalau kita buka tafsir, ruh tu bukannya roh manusia. Dalam ayat tu ruh, bukan roh manusia, tetapi dia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Allah bezakan perkataan malaikat dengan ruh, padahal Jibril itu malaikat juga. Kenapa dipisahkan malaikat dan ruh dan Jibril? Nak beritahu di sini bahawa Jibril adalah ketua para malaikat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam Lailatul Qadar itu sehinggalah terbit fajar, iaitu waktu subuh. Sebab itu amalan untuk dapatkan malam Lailatul Qadar ini, yang terakhir adalah menunaikan solat subuh, ataupun orang lelaki dengan berjemaah. Bermulanya malam bila? Maghrib. Azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang mula-mula dapat pahala Lailatul Qadar adalah muazzin. Siapa yang dulu buat amal ibadat bila bermulanya malam? Bilal lah, tak Bilal. Tak Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia dulu dapat ganjaran pahala Lailatul Qadar. Kita baru nak jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pula dapat ganjaran pahala Lailatul Qadar. Kita pun doa, Allahumma laka sumna bika amanna wa ala rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Allah kira doa kita tu bersamaan dengan 1000 bulan. Lepas tu niat makan berjemaah, niat ikut sunnah Nabi SAW, lagi pahala. Lepas buka puasa, solat maghrib berjemaah bagi orang lelaki, pahala yang satu lagi pula pahala berjemaah dikira 83 tahun 4 bulan. Lepas habis solat maghrib, kita wirid zikir lepas tu pula ganjaran pahala malam Lailatul Qadar lagi. Kemudian sementara nak tunggu isyak, buka Quran sekejap, baca Quran, maka setiap huruf Allah kira bersamaan dengan 1000 bulan lagi. Kemudian kita pergi ke masjid, setiap langkah Allah kurniakan ganjaran pahala, dihapuskan satu dosa, ditingkatkan satu darjat, dah pahala lain pula. Sampai masjid, azan isyak, jawab azan, Tuan Bilal azan, pahala ganjaran Lailatul Qadar untuk dia lagi. Kita jawab azan, pahala lagi. Kemudian solat fardu isyak berjemaah, dah berapa ribu dah malam tu, kan? Tapi bagi orang yang kira pahala macam kira duit, dia kata banyak dah ni. Cukup lah tu. Kalau orang dapat satu hari 1 juta, dah cukup lah, tak payah kerja lagi lah, relax lah. Ganjaran pahala dia tak macam tu. Kalau orang sudah merasai kecukupan bagi amal ibadat, kata ulama, orang ini adalah orang yang tidak ikhlas. Orang ni dia beramal hanya semata-mata nak kumpul ganjaran pahala, tapi bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tunaikan isyak berjemaah, lagi ganjaran pahala lagi. Lepas tu tarawih lagi, tadarus lagi, Masya Allah. Kemudian ada pula amalan iktikaf. Orang iktikaf dalam masjid, walaupun dia tak buat apa-apa amalan pun, dia tidur je sampai azan subuh, maka sepanjang dia tidur tu adalah amal ibadat. Masya Allah. Niat iktikaf, lain pula cerita dia. Kemudian kalau dia bangun malam tahajud, Allah kira lain pula, sampailah solat subuh berjemaah. Kita tak tahu bilakah umur terakhir kita dapat buat amalan begitu. Kalaulah kita tahu keadaan orang dah meninggal dunia, mereka akan tunjukkan kekesalan mereka. Kalau tahulah keadaannya macam ni kubur, nescaya aku akan buat amal ibadat sepanjang umur. Lebih-lebih lagi malam Lailatul Qadar, dia akan tamak dengan malam tu dengan amal ibadat. Sebab tu dalam bab amal ibadat ni, dia tidak ada qanaah. Qanaah dia apa? Bercukup-cukupan. Cukuplah, kadang cukup tak ada. Amal ibadat dia tak ada cukup. Selagi mana kita boleh buat banyak, buat lagi. Di samping itu juga, jangan lupa hutang-hutang kita dengan Allah.
Apa hutang kita dengan Allah? Kita punya qada semayang yang dulu-dulu kena ganti. Puasa kita kena ganti. Kalau pernah ada tak bayar zakat fitrah, kena ganti bayar balik. Tak payah tunggu bulan Ramadan, besok kena pergi bayar. Kalau besok buka bayar zakat, besok kena bayar. Walaupun bukan bulan Ramadan. Itu ganjaran, keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Doa kita akan dimustajabkan oleh Allah. Kita punya istighfar akan diterima oleh Allah malam tu. Tidak ada lagi malam dan bulan yang Allah Ta'ala buka pintu taubat seluas-luasnya melainkan bulan Ramadan. Sebab itu sewaktu Jibril doa kepada Allah, celakalah bagi orang yang datang baginya Ramadan tetapi dia dosanya masih belum diampunkan. Bulan Ramadan ni bulan pencuci dosa, mencuci dosa kita, tapi dosanya masih belum diampun dengan maksiat yang dibuat. Dalam satu riwayat, Nabi SAW di akhirat nanti tidak akan sudi memberi syafaat kepada orang yang sengaja melakukan maksiat dalam bulan Ramadan. Bulan tu Allah dah buka pintu taubat, masih lagi buat dosa, Nabi angkat tangan. Angkat tangan ni saya punya isyarat lah. Nabi kata tidak akan layak mendapat syafaat Nabi SAW. Na'udzubillah. Baru ni ada satu muslimat tanya saya, kuliah duha saya pagi. Dia tanya dia bukan tanya untuk dia, tanya bagi pihak kawan. Dia tanya, Ustaz, anak kawan saya tanya, anak dia nak kahwin, kan? Nak kahwin dekat-dekat bulan Ramadan. Kalau mereka nak bersama di siang hari bulan Ramadan, kena minum dulu kan Ustaz? Nak bersetubuh di pagi pada bulan Ramadan, kena makan dulu kan Ustaz? Kan? Apa saya nak jawab dekat orang ni? Saya bukan marah dia, saya marah soalan tu kan. Sebab ada ustaz, kawan saya kata, ada ustaz kata boleh. Kena roti canai sekeping, on. Kan? Boleh ustaz tu. Sebab kawan saya kata, ada ustaz, dia dengar ada ustaz kata boleh. Oh, kan? Saya rasa ustaz tu tak kata macam tu. Tak ada ustaz gila cakap macam tu. Tuan-tuan, kalau siapa nak bersetubuh, kita goreng nasi, makan nasi goreng dulu, kemudian barulah kita masuk bilik dengan isteri kita. Saya faham apa tujuan dia kata boleh tu untuk apa. Supaya tak kena kafarah bagi orang lelaki. Kalau seorang lelaki membatalkan puasanya dengan jima', bersetubuh di siang hari, maka lelaki itu akan kena kafarah, kena denda puasa 2 bulan berturut-turut tanpa selang. Jadi nak elakkan kena kafarah, minum dulu. Minum teh tarik ke, Nescafe ke, kopi latte. Lepas tu baru bersetubuh. Saya faham maksud dia. Yang dia takut adalah kena kafarah. Dia tak tahu membatalkan puasa di siang hari itu berdosa besar. Dia tak takut azab kubur, dia takut kena kafarah. Dia tak takut kepada mahsyar besok apa jadi kat dia. Dekat akhirat besok masuk api neraka, masuk kubur besok kena bantai dengan malaikat bukan nakir. Dia tak takut. Dia takut kena kafarah. Tapi walau macam mana pun, kalaulah orang yang bertanya itu dia tak tahu, mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya lah. Jangan buat kerja macam tu. Siapa kata tak apa, Nabi SAW beritahu dalam satu hadis, barang siapa yang membatalkan puasanya di siang hari tanpa uzur, maka Allah Ta'ala tidak akan terima puasa dia walaupun dia puasa setahun. Saya tak ingat sama ada setahun ataupun seumur hidup, untuk gantikan satu hari tu. Kalau Allah tak terima puasa dia. Na'udzubillah min zalik. Baik. Syarat wajib puasa. Yang pertama, Islam. Puasa tidak wajib kepada orang bukan Islam. Kalaulah orang yang bukan Islam itu, dia masuk Islam di siang hari pada bulan Ramadan,
maka sangat digalakkan untuk dia menyertai orang Islam berpuasa walaupun puasanya tidak sah. Dan bergantung kepada kekuatannya. Kalau dia boleh sama-sama tak makan, sama-sama tak minum, walaupun dia boleh makan boleh minum pada hari itu. Sebab kalau ikut rukun puasa, puasanya tak sah lah, sebab dia baru masuk Islam di siang hari, sedangkan syarat niat di malam hari. Dan syarat orang niat tu mesti dia orang Islam, tapi dia masuk Islam di siang hari. Maka kita orang Islam beri galakan kepadanya untuk berlatih puasa. Kalau dia boleh, Alhamdulillah. Hari kedua besok dia dah boleh start puasa. Kalau dia nak, kita bagi dia pendekatan yang paling mudah. Kalau orang bukan Islam nak masuk Islam, kan, kita jangan menyusahkan fikiran dan otak dia. You nak masuk Islam, kena potong. Tak jadi apa yang masuk Islam. Orang tu dah umur 75 dah lihat dah. Kita dah cerita pasal khatam, dia buat apa? Kita dekatkan dia dulu. Kita masukkan dalam daerah Islam. Masukkan dulu dalam Islam, baru kita bagi penerangan pada dia. Kalau orang bukan Islam, minta kita cerita pasal Islam, bagi tahu dekat dia, Islam ni senang je, 5 perkara je. Mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, bayar zakat, haji. Dah itu je Islam. Itu je. Bagi dia peluang untuk buat satu persatu. Sampailah Islam tu betul-betul duduk dalam hati dia, dan dia manis menganut agama Islam, baru Allah Ta'ala akan buka kepada dia peluang untuk beramal dengan amalan Islam yang lain, sedikit demi sedikit. Yang kedua, akil baligh. Tidak diwajibkan berpuasa kepada mereka yang belum baligh atau belum cukup umur, namun digalakkan latihan berpuasa kepada kanak-kanak. Dalam agama dan syariat Islam kita, Nabi SAW memberi penekanan kepada kanak-kanak ni dalam bab solat. Muru auladakum bis solat. Suruh anak kamu mendirikan sembahyang pada umur dia 7 tahun. Pukul dia pada umur 10 tahun kalau dia masih berdegil tak nak sembahyang. Antara 7 dengan 10 tahun tu ada berapa tahun? Lebih kurang dalam 3 tahun. 3 tahun ibu ayah kena didik anak-anak dan bagi pendekatan mereka tentang solat, kelebihan, tentang sembahyang. Kemudian yang kedua adalah dipanggil tarhib, ugutan ataupun balasan orang yang meninggalkan sembahyang. Kelebihan dan juga balasan ini kena duduk dalam hati anak kita. Kalau aku buat, ada kelebihan. Kalau tak buat, kena balasan. Benda tu bermain dalam fikiran mereka. Tapi ibu ayah kena strong lah. Jangan ibu ayah suruh anak sembahyang, hello sembahyang, ayah duduk atas kursi malah lagi pakai tuala, pukul 8 tak sembahyang maghrib lagi. Angah sembahyang, ni sembahyang, dia tak sembahyang. Pendidikan tu tak jadi. Lisanul hal afdalu min lisanul maqal. Lisanul hal, body language, pergerakan ibu bapa, pergerakan kebaikan itu lebih berkesan daripada lisanul maqal, arahan semata-mata. Kan? Contoh, ibu ayah dia nasihat anak dia, kalau cakap dengan cikgu tu lemah lembut, cakap dengan orang tua kena sopan santun, tak boleh tinggi-tinggi suara. Dalam masa yang sama, kita terpekik terlolong cakap dengan mak kita, mak ni kejap-kejap kencing. Contoh, mak ni nak makan-makan je lah, tak payah nak suruh orang. Anak kita tengok, betul tak? Sebab tu pendidikan tak jadi. Ayah marah anak isap rokok, tapi dalam masa yang sama dia pesankan anak dia tolong beli rokok. Jadi tak pendidikan tu? Tak jadi. Jadi body language, pergerakan tu lebih afdal daripada arahan semata-mata. Baru jadi. Kita arahan solat-solat, kita pukul 8 terbabas. Contoh, ibu bapa terbabas pukul 8 tak sembahyang subuh. Anak tengok, anak belajar dengan apa yang dia lihat. Jadi tak jadi, tak berkesan pendidikan macam tu. Baik. Jadi
kita boleh kiaskan antara pendidikan solat dengan pendidikan puasa. Puasa pada anak kita buat biasa latihan untuk anak kita. Sebab puasa ni dia main dengan fizikal. Jangan kita terlalu memaksa anak kita suruh puasa sampai maghrib, ataupun tidaklah kita membiarkan dia tak kenal langsung puasa tu apa. Pertengahan. Kalau anak kita umur 7 tahun, pukul 11 dia minta nasi lemak, contoh kan. Mak lapar lah, mak lapar, bagilah makan. Dia pun belum akil balik lagi. Kalau akil balik tu lain lah. Baik. Kalau seorang anak lelaki yang belum akil balik tapi dia berpuasa, syarat sah puasa dia apa? Di antara syarat sah puasa, mumayyiz. Dia beza tau, syarat sah dengan syarat wajib, tak sama. Budak yang mumayyiz tapi belum balik tak wajib puasa lagi. Tapi kalau dia puasa, puasanya sah kalau dia sudah mumayyiz. Apa makna mumayyiz? Dapat membezakan itu dan ini. Kalau dia istinja, dia boleh istinja sendiri. Kalau dia makan, dia boleh makan sendiri. Kalau kita tanya soalan, dia boleh balas jawapan dengan betul. Jadi budak sudah mumayyiz. Dia sudah dikira mumayyiz. Malam tadi dia niat puasa untuk esok. Contohlah budak ni, budak kecil saja, dia boleh 2-1 yang tu, belum akil balik, tapi malam tadi dia sudah niat untuk puasa esok. Katalah umur dia dalam 10 tahun lah contoh. Dia syarat akil balik ni atas 9 tahun. Umur dia 10 tahun, dah jam 4. Dia dah puasa dah. Tiba-tiba dia tidur. Contohlah dia tidur pukul 10 pagi, dia tidur mimpi basah. Dia tidur mimpi basah. Maknanya kali pertama dia jadi akil balik. Apakah hukum puasa dia? Puasa dia batal ataupun tidak? Jawapannya puasanya tak batal. Dan dia boleh teruskan puasa. Dia boleh teruskan puasa sebab dia sudah termasuk dalam syarat sah puasa, iaitu mumayyiz. Dia boleh teruskan puasa. Puasanya sah. Adapun budak perempuan lain. Budak perempuan malam tadi dia niat puasa, tiba-tiba pukul 10 pagi dia datang haid kali pertama, maka puasa dia batal. Puasa dia batal sebab dia datang haid. Lelaki tadi, budak lelaki tadi mimpi keluar mani, puasanya tak batal. Dia boleh teruskan berpuasa. Melainkan kalau dia sengaja mengeluarkan maninya, dengan onani ke, dengan apa ke, dia sengaja keluarkan air mani dia, maka batal lah puasa dia di siang hari. Baik. Itu akil balik. Bismillah. Yang ketiga, berakal. Orang gila tidak diwajibkan berpuasa. Orang gila dia tak wajib puasa, tak wajib qada dan tak wajib bayar fidyah. Senang je orang gila. Semayang tak wajib, puasa tak wajib, qada tak wajib, bayar fidyah pun tak wajib. Sebab dia dah terkeluar daripada ciri-ciri orang mukallaf. Apa makna mukallaf? Pertama, mukallaf ni orang yang Islam, akil baligh, sempurna akal, sempurna panca indera, sampai seruan dakwah, sampai maklumat tentang syariat Islam kepada dia, maka dia sudah dikira mukallaf, orang yang ditaklifkan hukum syarak. Tapi kalau salah satu daripada syarat mukallaf ni tak ada, contohnya hilang akal ataupun gila, maka dia tak diwajibkan buat apa-apa pun dalam agama. Tapi ada perbahasan ulama. Kalaulah orang itu dia tidak sempurna akal sejak daripada lahir, contohnya dia lahir-lahir je terus dicacat dan sebagainya, dia tak boleh fikir dan sebagainya, maka dia tak dikira mukallaf sampai mati. Dia tak berdosa, tak ada tanggungan dosa, tak wajib puasa, tak wajib qada, tak wajib bayar fidyah, maka ahli syurga lah dia. Tapi kalau dia baru je gila, contoh tahun lepas baru gila,
Berniaga tak, berniaga bankrupt, kena bayar hutang, alur cari dia, stres, short, putus bayar, terus gila. Terus ukur jalan sana, jalan bawa tim, tolong. Ukur jalan cakap seorang-seorang contohnya, dah short, dah hang kepala dia. Maka yang tak dikira dosa pahala adalah pada waktu dia baru mula gila. Adapun dosa dia sebelum itu masih dikira. Katalah umur ni gila start umur 40 tahun contoh, maka dosa pahala dia dikira sebelum umur 40 tahun. Sebab itulah orang Islam dia kena mulakan belajar ilmu fardu ain seawal umur 7 tahun. Ibu ayah kena ajar anak fardu ain seawal umur 7 tahun. Ajar dia sebelum umur akil balik, supaya bila dia akil balik, dia dah tahu apa nak buat. Dia tahu dah apa benda dia kena buat. Mudah. Tak adalah terkial-kial baru nak belajar ambil semayang, baru nak belajar ambil wudu, baca dalam semayang. Terkial-kial tak tahu mana sah, mana haram, mana halal. Siapa orang yang dia boleh buka tudung, siapa yang kena pakai tudung. Dia dah selesai. Umur dia sekitar umur 8-9 tahun dah selesai lah. Macam anak perempuan saya pun, saya bagi penerangan tentang fardu ain, lebih-lebih lagi dalam masalah haid wanita. Haid wanita, saya ajar anak saya semayang, saya ajar dia buat haid, dan saya kata dengan dia, ajar kawan-kawan dekat sekolah. Kawan-kawan dia pun period juga ajar. Saya nak kira, dia ajarlah kawan-kawan dekat sekolah. Jadi bila dia mengajar, ilmu tu lekat. Ilmu tu semakin melekat, makin dia faham, makin dia ingat. Satu hari saya bawa dia dengan isteri saya pergi sembahyang kat masjid. Lepas habis sembahyang, anak saya pun ceritalah dengan kita. Dia kata Walid, tadi ada akak tu, dia tak sembahyang pun, dia duduk atas kursi. Lepas tu anak saya tanya, lepas tu sembahyang buat apa? Sembahyang pun pergilah tanya dia, ni akak kenapa akak tak sembahyang? Katanya anak saya ni selamba je. Kenapa akak tak sembahyang? Akak period, dia kata. Akak, orang period tak boleh duduk dalam masjid, dia kata. Kira itu dakwah orang tu. Kak, orang period tak boleh duduk dalam masjid, dia kena duduk luar masjid. Lepas tu akak tu buat apa? Dia angguk je, tapi dia tak keluar ke masjid. Tak apa, semayang punya tugas dah selesai, dah sampaikan kat dia. Maka dia nak keluar masjid ke, dia tak nak keluar ke, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting semayang telah sampaikan satu maklumat yang betul pada dia. Perempuan yang period tak boleh duduk dalam masjid, walaupun darahnya tidak tumpah ke lantai masjid. Tak boleh masuk masjid dalam mazhab Syafi'i. Baik. Kemudian berkemampuan. Orang yang sakit uzur yang akan bertambah sakit jika berpuasa, atau orang yang terlalu tua yang tidak mampu berpuasa, tidak diwajibkan berpuasa. Berkemampuan ini, dia kena tengok kemampuan macam mana. Ada orang dia tak puasa, saya tak mampu lah puasa, badan sihat walafiat, kan, pergi gym angkat berat-berat, tapi puasa tak boleh, dengan alasan saya tak mampu. Itu bukan tak mampu, itu pemalas nama dia. Orang yang tak boleh tahan nafsu daripada makan minum, makan minum tak boleh tahan, maka dia pun tak puasa. Itu tak dikira berkemampuan atau tidak berkemampuan. Yang dimaksudkan tidak berkemampuan ini adalah orang yang orang yang sakit ataupun uzur. Bismillah. Dan satu lagi, orang yang bekerja kuat. Orang yang bekerja kuat. Orang yang bekerja kuat, dikata ulama, walaupun dia kerja berat, pada hukum adatnya memang tak mampu nak puasa. Orang buat kerja kontrak, baju simen, buat turun batu, angkat pasir, semua tengah lembang matahari, mana boleh puasa? Kalau saya buat kerja macam tu pun saya tak boleh puasa saya. Sebab dia melibatkan tenaga kan. Dalam masa yang sama, kita kena cari nafkah. Dan kalau majikan kita orang Islam, dia faham, ataupun non-Muslim tapi dia faham, dia bagilah pekerja dia setengah hari je kerja, kan, baki lagi boleh berehat supaya dapat jaga amalan berpuasa.
Tapi kalau jenis majikan tak faham, nak kena siap rumah hari ni juga tu. Kena pula kawan-kawan sekeliling memang muka tak puasa, tak kerja pun tak puasa. Sana Nescafe Ice tu sangkut, sana pula Ongkar Ali Ice, sana pula Sedap Bandung. Boleh tahan ke? Tak boleh tahan. Kan? Kita yang lombai-lombai ni pun pergi bazar Ramadan, rasa nak borong satu bazar-bazar tu. Ini pula orang apa? Orang yang tak puasa. Tapi walau bagaimanapun, setiap malam dia wajib niat untuk puasa. Sebab dia tak tahu kemampuan dia tu sampai bila. Waktu dia tu sampai pukul berapa dia boleh tahan. Dia tetap wajib puasa dan tetap niat puasa. Kalau dia tak puasa, dia wajib qada. Dia wajib qada, ataupun kalau dia tangguhkan qada puasa sampai tahun depan, Ramadan tahun depan dia masih tak qada, dia kena bayar fidyah. Dan macam tu juga orang yang sakit. Kita ada mak ayah yang tak boleh puasa dengan sebab dia terlalu tua, dan dari segi hukum adat dia memang dia tak akan kuat lah. Dia terlantar lah, tergantil, dia kena makan ubat sampai dia mati. Maka untuk itu kita kena bayarkan fidyah untuk dia. Yang kelima, bermukim. Musafir tidak wajib berpuasa, tetapi wajib mengqada, menggantikan puasa yang ditinggalkan. Mukim lawannya musafir, tapi bersyarat. Orang musafir ni boleh buka puasa, tapi bersyarat. Syarat yang pertama, dia mesti keluar daripada daerah Seremban sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh. Contoh dia nak balik kampung, dia kena keluar daripada daerah Seremban ni. Dia kena keluar dari pagar Seremban. Mana pagar Seremban? Macam kita bincang dalam bab solat jamak dan kasar. Keluar dari Seremban ni, pagarnya adalah Plaza Tol. Keluar dari tol nak ke highway. Keluar tol nak ke highway, maka itu dipanggil pagar. Dalam perjalanan kita tu, kita pun buka radio. Buka radio, azan subuh baru berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan kita sudah pun berada di atas highway. Syarat pertama kita dah lepas. Syarat kedua, perjalanan kita tu mestilah 2 marhalah. 2 marhalah bersamaan dengan 83 km atau ke atas. 83 km atau ke atas. Yang ketiga, perjalanan musafir kita tu menuju bertujuan perkara yang bukan haram. Bukannya maksiat dan bukan dosa. Tapi biasanya takkanlah kita nak pergi merompak pula kan. 40 orang penyamun nak pergi sambun contoh ni. Tak boleh juga mereka nak membatalkan puasa kalau penyamun beriman lah. Ada ke penyamun yang yang berpuasa jaga sembahyang tapi penyamun. Baik. Kemudian syarat seterusnya, dia punya musafir dia tu bukanlah helah untuk dia berbuka puasa. Faham tak? Contoh isteri, bang, jom kita musafir bang, nanti kita boleh buka puasa. Kan? Kita keluar sebelum subuh lah. Nanti kalau kita buka puasa pun tak berdosa. Contohnya, dia dah plan dah. Musafir tujuan dia untuk berbuka puasa. Maka awal-awal lagi tak boleh dah musafir. Tak boleh buka puasa. Musafir boleh, tapi tak boleh buka puasa. Kalau cukup syarat ni tadi, maka orang ni dibenarkan berbuka puasa. Cuma kita jangan sampai jatuh berfitnah lah. Fitnah minum depan orang, makan depan orang, pisau depan orang di siang hari bulan Ramadan. Tapi biasanya kalau zaman sekarang ni kita musafir dalam keadaan selesa, berapa nak buka kan? Dia musafir tak kira lah kita naik unta ke, naik kuda ke, naik motor, naik kereta ke, naik kereta api ke, terbang macam Superman ke. Asalkan perjalanan tu 83 km, kita dah boleh buka puasa. Ada orang tanya soalan, apakah hukumnya suami isteri yang bersetubuh ketika musafir?
Contohnya suami isteri ni berjalan, lepas tu check in hotel. Lepas check in hotel, mereka bersetubuh pada hotel. Adakah kafarah ke atas suami? Jawapannya tak kena kafarah. Sebab mereka sedang berada di dalam rukhsah untuk buka puasa. Buka puasa ni dengan apa saja tak ada masalah. Hatta kalau kita tak musafir pun duduk rumah, tapi tahun ni nak buat pelik sikit, kita berbuka dengan jimat contoh. Nak buat pelik sikit lah, tak pernah buat. Biasa makan kurma je. Suami isteri bincang, bang, jom kita ni buka puasa dengan jimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersetubuh. Apa hukum puasa mereka? Ni masail kan, saya bukan saja cerita masail. Tak pernah terfikir yang benda tu kan. Azannya, suami dia pun memasukkan zakat ke dalam faraj isteri dia. Apa hukumnya? Sah tak puasa bang? Azan ni boleh tak? Perbuatan itu haram ataupun tidak? Awak Zul macam mana? Tak ada adab. Orang sebelah nak bagi ni asam pedas. Mana mak bapak korang? Dalam bilik tak tahu buat apa. Kan? Kita orang tunggu kat meja nak buat puasa, tapi mak ayah dalam bilik tak tahu buat apa. Kita saja nak datangkan masail. Baik. Perbuatan mereka itu tidak haram. Perbuatan tu tak haram. Azan je maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, suami isteri pun bersetubuh. Contoh. Perbuatan mereka tidak haram, tetapi menyalahi sunnah. Sebab perbuatan itu tak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Kenapa tak haram? Sebab mereka suami isteri. Satu lagi, mereka bersetubuh selepas sempadan siang, iaitu selepas azan maghrib. Lepas azan maghrib, buat apa saja pun tak ada masalah. Tapi memulakan berbuka puasa dengan jima' itu, dia menyalahi sunnah. Itu sajalah. Contoh. Kemudian yang keenam, suci daripada haid dan nifas bagi wanita. Nak azan dulu bang? Nak azan dulu macam mana? Azan dulu? Azan. Ada sikit lagi. Tak sedap tengah azan kita bercakap. Bismillah.
Baik, syarat wajib puasa terakhir iaitu suci daripada haid dan nifas bagi wanita. Baik, ada sedikit apa dipanggil pesanan kepada orang perempuan yang masih haid. Kena berhati-hati di antara waktu isyak dengan subuh. Di antara waktu isyak dengan subuh. Secara asasnya, kalau perempuan dia suci pada malam hari di bulan Ramadan, dia bersuci, bersih pada haid di malam hari, maka dia hendaklah wajib niat puasa untuk esok. Kan, itu semua jelas, boleh faham. Yang kedua, kalau perempuan ni dia haid, dia suci di siang hari bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, maka dia tetap tak boleh puasa. Dia tetap tidak boleh berpuasa dan dia boleh makan di siang hari. Itu secara asasnya. Tapi kena berhati-hati di antara maghrib dan waktu isyak dengan waktu subuh. Kalaulah orang perempuan itu dia sedar daripada tidur, selepas azan subuh. Dia sedar dia tidur selepas azan subuh, tak sempat nak sahur lah suami dia. Nak bangat lauk pun tak sempat lah. Kemudian dia pun masuk bilik air, dia pun kencing. Dan dia dapati bahawa darahnya telah pun bersih. Darah tak ada. Darah tak ada. Persoalannya darah tu start berhenti bila? Pukul berapa? Pukul berapa? Boleh jadi darah tu berhenti sebelum azan subuh. Kalau darah tu berhenti sebelum azan subuh, dia wajib puasa walaupun belum mandi wajib. Katalah perempuan ni dia dah bersih daripada haid dah. Dia pun sahur lah dengan suami, dengan anak dia pun semua. Lepas habis sahur, dia pun basuh pinggan kat dapur. Tengah basuh pinggan, tiba-tiba azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dia dah bersih daripada haid. Adakah dia boleh puasa sedangkan dia belum mandi wajib? Jawapannya boleh. Cuma disunatkan mandi wajib sebelum azan subuh ataupun sebelum masuk waktu subuh. Disunatkan menyegerakan mandi wajib sebelum azan subuh. Kalau dia mandi wajib selepas azan subuh, maka dia boleh boleh puasa dan juga dia tunaikan solat subuh. Cuma kata ulama fiqh kata, kalau terjadi hal macam ni kepada perempuan, dia sedar-sedar je dia tengok darah dia dah berhenti, sedangkan jam dah pukul 6 suku, maknanya subuh dah masuk lama dah. Maka untuk dia solat subuh dan qada isyak. Solat subuh dan qada waktu isyak. Sebab takut-takut darahnya berhenti sebelum azan subuh, pukul 4 pagi ke, pukul 5 pagi ke, dia boleh mandi wajib. Padahal pada waktu itu dia tidur. Tak sedar tidur, tak sedar dia dah pukul 6 suku dah. Darah tak ada, mandi wajib, solat subuh dan tunaikan solat fardu isyak. Dan dia tak puasa lah sebab dia baru tengok, dia baru tahu yang dia dah bersih. Maka hendaklah dia qada puasa dia untuk hari itu. Dan dia tak tahu bila dia bersuci. Itu masalah perempuan dalam bab tu lah. Sempadan di antara isyak dengan subuh. Tapi ghalibnya kebanyakan orang perempuan, kalau kita bangun awal contohnya, kita dah boleh check lah. Kita dah bersih tu sebelum subuh, kita dah confirm lah. Mandi wajib terus, lepas tu boleh solat subuh dan teruskan berpuasa. Wallahu a'lam.
Habis. Syarat wajib puasa. Ada soalan? Terkait Bab lain ke? dia Bab lain ke? Bab lain boleh? soal ni Ada ini memang betul kawan saya tanya Ustaz. Dia tanya mak dia ada niat lah nak buat akikah, tapi kaki yang mana lebih afdal Ustaz? Nenek dia ke yang buat akikah atau ayah dia, mak bapak dia untuk anak? Sebab nenek dia ada macam niat lah nak buat. Kalau orang betul dulu kan biasa mak niat untuk akikah cucu. Jadi boleh ke lepas tu ataupun afdal bapak? Oh. Baik. baik. Nenek nak buatkan akikah untuk cucu, kan, boleh atau tidak? Jawapannya boleh. Dan hukum asal akikah ni adalah sunat, kan, boleh. Cucu tu pun dikira rantaian nasab, daripada atuk nenek, mak ayah, dan cucu lah. Maka atuk nenek hukumnya sah akikah kalau dibuatkan untuk cucu dia. Ataupun dia buatkan akikah untuk anak dia. Anak dia umur dah 50 lah, kan? Anak dia umur 50, nak buatkan akikah untuk anak dia dah tua bangka, boleh tak? Boleh tak? Jawapannya boleh juga. Siapa yang rasa-rasa dulu tak pernah buat akikah, buatlah. Boleh buat walaupun umur dia dah 70 tahun. Dia tak pernah tahu pun mak ayah dia buat akikah untuk dia ke tak. Ataupun mak ayah dia pernah cakap, oh ni dulu mak tak sempat buat akikah, buat sekarang, jemput saya. Kambing. Cuma bila umur kita dah macam sekarang ni, tak disunatkan lagi untuk memotong sendi-sendi. Kalau bayi itu disunatkan memotong sendi, bukan potong sendi bayi tu, kambing pula. Potong ustaz kata potong sendi, potong anak. Kambing tu disunatkan potong sendi supaya tubuh badan bayi tu jadi kuat. Tapi kalau umur kita dah sekarang ni, bukan kata potong sendi lah, nak blend tulang-tulang tak apa, tak ada masalah. Tapi umur sekarang masih lagi boleh buat akikah, boleh buat. Wallahu a'lam. InsyaAllah